Yang Amat Berhormat Menteri Besar Kedah telah melakukan sesuatu dengan seni yang tersendiri. Tetapi pucuk pimpinan negara termasuk dalam perangkap itu. Dia bukan kata dia nak lancarkan satu revolt untuk mengambil Pulau Pinang. Dia beritahu sejarahnya begitu. Orang Melayu akan meninggalkan UMNO dalam PRN ini dan kemenangan lebih besar akan diperolehi oleh Perikatan Nasional. Saya mendukung roh dan semangat piagam Muafakat Nasional. Asas penubuhan Muafakat Nasional itu ialah penyatuan dan perpaduan orang Melayu, parti-parti Melayu dalam negara ini hanya komplit kalau ada UMNO, ada PAS. Sebab ini dua parti yang terbukti sebelum ini merupakan dua parti yang terbesar yang mendapat dukungan orang Melayu. Dan saya mewakili di sebelah pihak UMNO. Jadi apabila saya terlibat dalam menulis piagam dan sebagainya, kita mendambakan UMNO dan PAS berhenti daripada sengketa. Terlalu banyak kerugian kepada rakyat dan rakyat telah menunjukkan apabila UMNO dengan PAS bersama, rakyat memberikan dukungan yang kuat. Satu siri pilihan raya, 9 pilihan raya kecil, waktu kita tidak berada dalam kerajaan, rakyat memberi dukungan kepada kita. Rakyat memberikan isyarat yang jelas. Mereka suka pada permuafakatan. Jadi bila tak ada parti, saya fikir apa lagi parti yang sama dengan jiwa perjuangan saya. Saya suka UMNO, saya ahli UMNO. Tapi UMNO buang saya. Kemana saya nak letakkan tenaga saya, pengalaman saya, apa yang ada pada saya? Saya tengok hanya ada PAS di situ. Lalu saya, tanpa disuruh oleh sesiapa, saya tak jumpa pun Tuk Guru Haji Hadi ke, Menteri Besar Kelantan ke. Saya berhubung dengan Sekretariat Agung, Sekretariat beritahu, saya sendiri buat keputusan, saya nak memohon jadi ahli PAS untuk membolehkan saya aktif membawa pahaman politik yang saya pegang. Itu saja. Saya bukan nak bermusuh dengan UMNO, apa lagi nak bermusuh dengan kawan-kawan dalam UMNO, keluarga saya semua UMNO, tapi saya tak ada platform. Platform yang saya tengok PAS konsisten nak meneruskan agenda penyatuan orang Melayu, kerjasama, muafakat, mempertahankan Islam secara konsisten. Jadi ini lebih dekat dengan jiwa saya pilih PAS. Berhubung dengan Muafakat Nasional, seperti mana kita tahu dia satu NGO yang sangat baru, ya, dan ia digerakkan hanya selepas saya tidak lagi memegang jawatan di dalam UMNO dan tidak lagi menjadi Setiausaha Agung bersama Muafakat Nasional. Dan dia dilakukan untuk meneruskan apa yang saya percaya dalam pegangan politik saya, bahawasanya adalah amat penting usaha dilakukan supaya parti-parti politik orang Melayu jangan banyak berpecah belah. Kerana saya berpandangan itu yang akan memberikan asas kepada pembentukan amalan demokrasi berparlimen dalam negara kita. Tidak harus MN menjadi sebuah parti politik. Ya. Pertama, waktu kita membukanya sebagai NGO, kita kena berlaku adil kepada orang yang memohon. Kalau dia nak jadi parti politik, mungkin yang memohon tu tak suka. Sebab masa dia mohon NGO, tiba-tiba tukar warna jadi parti politik. Itu yang pertama. Kedua, dia bercanggah dengan prinsip MN NGO itu sendiri. Prinsip kita mesti friendly dengan semua parti. Ahli kita datang daripada berbagai-bagai parti. Mereka suka kekal dengan parti mereka. Tapi mereka sokong pembawaan Muafakat Nasional. Jadi dia harus kekal sebagai MN. Dan juga kalau kita mendaftar lagi parti, dia makin membanyakkan lagi parti-parti orang Melayu terutamanya. Dan itu bukan matlamat MN, nak membanyakkan lagi parti, membanyakkan lagi perpecahan, dan dia bercanggah dengan tujuan penubuhan MN. Jadi MN harus bergerak ke arah memupuk prinsip-prinsip yang kita selalu sebut sebagai love, unity, respect, penyatuan, berasaskan penyatuan orang Melayu dan Islam, tapi mesti keterangkuman dengan kaum-kaum dan bangsa yang lain. Jadi nilai-nilai politik ini yang nak kita tanamkan, dan itu boleh dilakukan melalui pelbagai aktiviti, tak semestinya menyertai pilihan raya.
Jadi saya fikir MN akan kekal sebagai badan NGO. Ahli-ahli MN bebas untuk menjadi ahli parti mana-mana politik pilihan mereka. Antara UMNO dengan PAS, saya PAS sekarang, dari segi dasar perjuangan dia tidak bertentangan. Kawan-kawan nak duduk dalam UMNO, duduklah. Anak saya pergi kebebasan. Nak duduk, duduk. Keluarga saya tidak sedikit. Seluruh cawangan cabang 3 Haji Musa tu, family saya, beratus-ratus. Saya tak suruh keluar. Orang kuat saya dalam ketera punya ramai. Tak ada seorang pun saya suruh keluar. Kerana saya mahu mereka faham, saya ni dibuang. Bukan saya keluar parti. Bila saya dibuang, saya perlu ada parti. Apa parti yang serupa dengan UMNO dasar perjuangannya? Adalah PAS. Saya masuk PAS. Soal apa dia nak sokong nanti, bebas. Dia duduk dalam UMNO, dia boleh sokong PAS. Itu kita tengok dalam pilihan raya lah nanti. Dah lama orang Cina pegang dasar ini. Dia duduk dalam MCA, dia sokong DAP. Ketika takkan DAP dapat mencanak undi begitu banyak, MCA dapat undi sikit pada jumlah ahli dia. Orang Cina dah lama pintar main politik. Jadi apa salahnya kita? Kalau Perikatan Nasional itu menjadi payung baru, orang UMNO menyokong Perikatan Nasional. Apa salahnya? Jadi anak saya pun dia nak duduk dalam UMNO, dia duduk. Kerana dia dipilih oleh ahli dia. Kalau dia nak keluar, dia boleh keluar. Anytime. Tapi saya tak suruh, saya tak paksa. Bukan bermakna kalau saya masuk PAS, saya kena kempen semua orang untuk masuk PAS. PAS tidak memerlukan ahli secara atas kertas. PAS memerlukan orang yang faham politik dan memberikan sokongan. PAS parti berdasar kader. UMNO saja yang sibuk nak mengisi borang. Kalau orang Melayu dan orang Islam terus nak berpecah. Terus nak berpecah. Sedangkan majoriti orang Islam tu undinya telah ada dengan Perikatan Nasional pada masa ini. Itu faktanya. 74 kursi. Daripada 100 kursi orang Melayu, orang Islam, 74 berada dengan PAS dan Perikatan Nasional. Secara bagi saya, kalau dulu induk tu UMNO, kenalah ramai-ramai sokong UMNO. Jangan berpecah. Kita tu ajak PAS, ajak siapa, berilah kerjasama pada UMNO. Sebab UMNO itu induk, the core group. Sekarang ini senario politik berubah. Induk dokongan orang Melayu daripada fakta yang ada adalah bersama Perikatan Nasional yang ditunjangi oleh PAS dan Perikatan Nasional. Jadi kalau tanya saya, hendaklah orang Melayu dan umat Islam semua sekali bersatu. Tak payah fikir sangat soal parti apa. Bersatu beri dokongan kepada Perikatan Nasional. Dan kawan-kawan dalam UMNO boleh juga beramai-ramai beri sokongan pada Perikatan Nasional. Supaya kalau Perikatan Nasional itu padu dan kuat, kita boleh selamatkan UMNO. Kita bukan nak rosakkan UMNO. Sebab UMNO sekarang ni dia tak ada keupayaan nak mengubah kepimpinan. Dia nak pergi kot ni, kena blok. Nak pergi kot MKT, kena blok. Nak pergi melalui pandangan orang macam saya, kena blok. Nak pergi melalui proses pemilihan parti, kena blok. Jadi kesian orang UMNO kat bawah tu. Dia kena blok terus. Hak memilih presiden tu duduk di bahagian. Dia orang buat keputusan sampai kat MKT. MKT ada 20 orang, 30 orang. Peganglah kat situ. Kuasa sebenarnya kuasa di bahagian. Bahagian tak buat keputusan macam itu. Jadi nak bawa pergi ke mahkamah, tak boleh. Nanti hilang keahlian. Jadi kesian pada orang UMNO dan dia duduk mengadu je lah di bawah ni. Jadi macam mana kita nak nolong UMNO jangka panjang? Cara nak nolongkan UMNO ialah menyedarkan pemimpin. Macam mana nak menyedarkan pemimpin? Biar jelas dia tu salah. Bila kalah UMNO dalam pilihan raya yang akan datang ini, kalah dengan teruk, kita harap akan berlaku perubahan pimpinan dalam UMNO. Tok Mak Hassan, Datuk Jo Ghani boleh ambil alih pimpin UMNO dan mungkin UMNO boleh di-reinvent. Tapi kalau UMNO mempertahankan individu, presiden yang ada sekarang, ramalan saya, mungkin saya salah, orang Melayu akan meninggalkan UMNO dalam PRN ini dan kemenangan lebih besar akan diperolehi oleh Perikatan Nasional. Jangan sentimen lah. Jangan emo dalam menilai sesuatu. Saya ikuti perkembangan itu. Kena tengok mantik apa yang Menteri Besar sebut. Menteri Besar tu sebut dalam konteks sejarah negeri dia. Sejarah tu jelas. Bukan soal dia nak suruh nak ambil go against perlembagaan.
Dia mengupas daripada sudut sejarah negeri dia. Mantik, ini orang politik. Dalam menyampaikan mesej, saya fikir Yang Amat Berhormat Menteri Besar Kedah telah melakukan sesuatu dengan seni yang tersendiri. Tetapi pucuk pimpinan negara termasuk dalam perangkap itu. Ya, saya rasa it's a lose-lose situation kepada pihak yang berkenaan, kerana adalah hak bagi dia sebagai seorang ketua kerajaan untuk menjaga sejarah, khazanah, maruah negeri yang dia pimpin. Dia bukan kata dia nak lancarkan satu revolt untuk mengambil Pulau Pinang. Dia beritahu sejarahnya begitu. Ya? Jadi soal yang lain tu benda yang boleh dibincang. Jadi saya nampak dia macam secara percuma menjadi hero baru kerana salah angle pihak yang cuba nak memperlekehkan Datuk Seri Sanusi. Saya fikir tindakan dia sebagai seorang menteri besar tiap-tiap negeri mesti mempertahankan sentimen negeri masing-masing, mesti mempertahankan latar belakang sejarah negeri masing-masing, dan saya respect pandangan-pandangan mereka dan saya faham dia tidak membawa maksud untuk melanggar mana-mana undang-undang.